أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم زينا بزينة القرآن. Ya Allah, hiasikanlah kami dengan perhiasan Al-Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. Sambung perbincangan kita muka surat 314. Peristiwa ini memberi pengertian yang jelas. Walaupun semua perkara yang akan berlaku ke atas diri seseorang itu sudah ditakdirkan Allah, tetapi setiap manusia disuruh dan diperintah oleh Allah dan Rasulnya berusaha dan beramal ibadat tanpa menunggu takdir sahaja. Kerana takdir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan dan menentukannya, di mana manusia adalah wajib taat melaksanakan suruhan dan perintah Allah dan Rasulnya, serta dengan senang hati menerima takdir Allah yang diuntukkan kepada kita. Dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak didapati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh orang yang beriman, yang menyuruh orang-orang yang beriman berusaha dan beramal ibadat. Jadi kita telah bincang bahawa manusia disuruh melakukan usaha sebagai mentahqiqkan dirinya sebagai hamba Allah. Dia ubudiyah ni ada dua. Kita mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk beribadat, ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadat dalam bentuk berkhidmat kepada manusia, supaya manusia orang lain juga mudah melakukan ketaatan, melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadat satu cerita ubudiyah, kita memudahkan orang lain beribadat pun satu jalan ubudiyah juga. Memudahkan orang lain beribadat, inilah namanya kita bermasyarakat. Kita bermasyarakat ni maknanya kita tolong tu, tolong ni, tolong tu, tolong ni, tolong tu, tolong ni, adalah mengangkat kemudahan, mengangkat keselesaan orang untuk beribadat. Ini kerja manusia. Jadi orang panggil pembangunanlah, kemajuanlah, apa semua. Sebenarnya benda itu tidak boleh putus daripada nak suruh orang beribadat kepada Allah. Bukan nak buat bagi senang masyarakat, selesa masyarakat. Untuk apa? Pada dia lah. Dia buat maksiat ke, tak buat maksiat ke, pilih senang dah, tak boleh macam tu. Mesti dipandu kepada kesenangan yang masyarakat dapat dengan keselesaan yang kita buat, khidmat yang kita taburkan itu adalah untuk memandu dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada usaha lah. Hamba itu dia tidak boleh duduk saja, dia kena berusaha. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan apa, bagaimana, berapa kadar yang dia dapat, hak tu dia tidak tahu kerana berapa dia dapat, banyak mana, tu tak tahu. Kerana itu adalah rahsia antara dia dengan Tuhan. Jadi ada banyak ayat yang menyuruh manusia itu berusaha
Antaranya firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Suratul Jumu'ah. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranglah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ayat ni kata, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, telah selesai sembahyang, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kamu di dunia. Mana cari rezeki lah. Ada orang kata ayat ni maknanya kita lepas bagi salam tu terus cari rezeki selalu. Tak gitu. Terus saja cari rezeki. Sebab ayat kata fantashiru, bukan makna macam tu. Maknanya kita disuruh mencari rezeki, dan ibadat itu duduk nombor satu. Menunaikan hak Allah itu nombor satu. Lepas tu berapa lama selang dengan nak cari rezeki itu bergantung lah. Dan ulama-ulama Islam zaman itu telah menasihati kerajaan mereka supaya jadikan ayat ni turun kait dengan sembahyang Jumaat. Jumaat hari free. Itu dah dalam masyarakat Islam zaman dulu. Hari Jumaat tu adalah hari yang tidak bekerja. Sebab apa? Memberikan masa yang banyak untuk beribadat pada hari tersebut. Jadi Nabi SAW, cerita Nabi buat pasal Madinah ni adalah bersama dengan Nabi SAW membangunkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni, tapak masjid tu ada dah sebelum Nabi berhijrah. Mula-mula orang beriman sembahyang di rumah orang. Rumah siapa dia? Rumah As'ad bin Zurarah. Setelah ramai, sebab rumah dia ni kecil, orang penuh dah, maka dicadangkan. As'ad bin Umair mencadangkan supaya As'ad bin Zurarah membuat tempat semayang yang asing di luar daripada rumah orang, khusus. Maka As'ad pun mulalah cari tanah dan dibeli tanah. Tanah tu dibeli di kawasan perkampungan Bani Najjar. Yang awal-awal beriman pada Nabi, kabilah Bani Najjar. Jadi kawasan yang beriman tu, depan beriman, belakang beriman, tepi belah kanan beriman, tepi belah kiri beriman. Tengok tu nak jual tanah, beli tu. Maka orang yang beriman buat bangunan. Bangunan yang sangat simple lah waktu tu, mula-mula sekali. Terdiri daripada tiangnya, terdiri daripada batang pokok tamar. Atas dia pelepah pokok tamar. Buat semayang kat situ. Lalu bila Nabi SAW datang, Nabi duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ni, orang Bani Najjar. Patahlah ikat dah macam tu. Jadi rumah Nabi menginap itu dengan masjid itu sebelah sahaja. Maka Nabi semayang di masjid yang para sahabat telah bersemayang di situ sebelum daripada Nabi sampai ke Madinah. Pada itu Nabi SAW semayang di masjid itu. Lepas tu Nabi ubahlah. Nabi berbesarkan, memperbaiki lagi. Kita kata panggil ini istilah dia renovate lah. Nabi SAW renovate lagi pula pada itu. Tapi bila Rasulullah datang semayang berjemaah, Nabi SAW menghidupkan pasar. Menghidupkan pasar makna apa? Makna Islam itu mesti berdiri dengan sistem dia. Dan tidak boleh duduk dengan sistem. Selama-lamanya kita duduk dengan sistem kafir. Tak boleh. Maksudnya apa? Orang Islam mesti mewujudkan sistem beli, jual, beli, pitih masuk, pitih keluar, masuk, keluar. Di kalangan orang Islam, duit yang mengalir, masuk keluar, masuk keluar, masuk mengalir, itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Orang yang beriman, orang muhajirin, mula-mula mari selas pinggang. Ada harta tak? Tak ada harta. Ada modal, ada nak pusing nega? Tak ada modal.
Macam mana orang muhajirin akhirnya boleh bersedekah? Sayyidina Uthman bersedekah 10,000 dinar. Hanya dengan kemahiran saja. Kemahiran berniaga. Maksud kemahiran berniaga ni ialah mahir pujuk orang supaya mari beli. Jadi modal itu dibekalkan oleh orang-orang Ansar. Orang Ansar ada pokok kurma di kebun mereka ambil pokok kurma itu, suruh orang muhajirin jual. Orang muhajirin pun jual, pujuk, orang mari beli. Siapa mari beli? Orang Madinah yang mari beli itu bukan semuanya beriman pada waktu itu. Tapi oleh kerana yang jual tu adalah makanan yang boleh dimakan, orang mari. Yang menjual itu, alat-alat yang dijual itu adalah yang manusia perlukan. Pasar Madinah ni bukan setakat kurma. Segala jenis barang yang ada di Yaman, segala jenis barang yang ada di Syam, cuba diwujudkan ada di pasar Madinah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajah dilatih jadi gubernur sekejap, jadi wakil, jadi amir di Yaman. Sayyidina Ali berjumpa dengan orang berniaga. Termasuk orang berniaga ni orang yang mari daripada jauh, orang India. Tempat kita ni bawa kayu candang yang Arab sebut sebagai aud. Orang kita bawa bekalan itu daripada zaman sebelum Nabi lagi. Dah ribuan tahun dah orang kita bawa aud pergi ke situ. Cumanya ada orang keliru. Untuk disebut Hindi. Hindi itu ingat ke India. India saja, tanah besar, benua India saja. Tak. Termasuk juga tempat kita ni disebut dengan nama Hindia Timur. India Barat ke India Timur ke, di antaranya bawalah kari, bawa rempah, termasuk juga bawa kayu candang. Kayu sandal Arab panggil. Bawa kayu. Sebab apa? Sebab bau dia sangat bagus untuk membangunkan rohani. Tuan. Jadi daripada situlah segala barang ada di pasar Madinah. Pasar Madinah ada barang, maka orang Madinah, kabilah lain-lain lagi, kabilah Ghatafan dan sebagainya lagi mari beli. Maka hiduplah pasar itu. Maka orang yang beriman memiliki kekuatan membolehkan mereka infak pada jalan Allah. Nabi buat pasar. Dalam pasar tadi sistem. Sistem ini Nabi jadi ketua berlainan daripada pasar Yahudi. Pasar Yahudi boleh mengamalkan riba, dan riba menjadi syarat. Di pasar Madinah Nabi ni tidak boleh riba. Di pasar Yahudi masa mana nak beli boleh beli. Di pasar Nabi masa semayang tak boleh beli. Orang semayang Zuhur, orang azan Zuhur hari Jumaat tak boleh dah jual beli. Mana Nabi buat sistem? Maknanya Nabi buat sistem Islam, sistem sendiri. Tidak duduk dan tidak bersekali dengan sistem kafir. Jadi sistem kafir, sistem Islam. Dah dua sistem mana-mana? Berlawan. Berlawan inilah nak kepada orang-orang yang beriman itu berusaha melakukan amal ibadat, melakukan pekerjaan untuk mentahqiqkan dirinya sebagai khalifah. Ayat ni kata, selepas sembahyang bertebaranglah di atas muka bumi. Yang ni cari rezekilah. Jangan duduk saja-saja berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Berusaha. Usaha boleh usaha belaka. Usaha tanah dia jual di pasar Yahudi. Boleh. Ataupun tanah-tanah dapat asal dijual di pasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana molek? Usaha satu bab, kemudian berlawang. Nak membangunkan sistem Islam itu adalah suatu usaha yang besar, usaha yang payah, usaha yang sulit dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan sekadar usaha nak makan, tak. Perjuangan ni kita usung, junjung buah atas kepala kita. Hak nak makan ni kita bibik je.
perjuangan. So, junjung buah atas kepala. Benda yang besar, yang berat, mestilah dilakukan juga sebagai hamba yang mentahqiqkan diri sebagai khalifah Tuhan. Jadi kalau nak serah, tak ada usaha, maka macam mana nak akad, nak junjung benda perjuangan yang besar? Jawab aja tak boleh. Tak boleh berjaya. Sahabat berjaya mulai dari usaha yang kecil kepada usaha yang besar. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu di antara kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Maknanya kita berusaha dengan sistem kita. Bukan kita berusaha, kita ikut sistem kafir. Tak. Kita berusaha, kita ikut sistem kita, sistem Islam. Jual beli itu adalah dengan reda meredai. Nabi kata innamal bai'u an taradin. Jual beli itu adalah dengan reda meredai. Maka mazhab Syafi'i nak suruh kemas sikit lagi, dia pun buat syarat mesti ada ijab dan qabul sebagai menterjemahkan makna reda meredai. Jadi kita belajar jual beli ada ijab dan qabul. Sampai satu zaman orang jual beli pakai online pula dah. Hari ni jual beli online, tak ada ijab qabul. Sah ke tak sah? Pembahasan dulu panjang orang kata sah, masa sampai kata tak sah, balah. Bak fekon yang balah pula. Ada penyelesaian dah. Ayat Quran kata jual beli itu dengan reda. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jual beli itu dengan reda. Ulama mazhab Syafi'i kata kena ada ijab dan qabul untuk mempamerkan reda. Teliti mazhab Syafi'i itu lebih. Jadi untuk teliti itu untuk mengelakkan berlaku penipuan. Okay. Sekarang orang jual beli online apabila terselamat daripada penipuan. Jual beli dia bagi resip, kita boleh simpan resip tu. Jadi terselamat daripada penipuan, maka adalah boleh. Makna apa? Reda itu sistem kita. Kita kena jaga, kita kena ikut. Pasal Yahudi tak gitu, dia tetapkan. Dia tetapkan ketetapan itu bukan dengan perbincangan. Lambat bayar sekian, lambat bayar sekian, lambat bayar sekian. Lambat bayar sekian. Dia tetapkan orang yang tukang jual lah. Orang yang tukang bagi pinjam lah yang tetapkan. Tidak ada perbincangan, maka tidak ada reda. Bila tidak ada reda, dia buka pintu kepada penindasan dan kezaliman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pasal sendiri nak perkenalkan sistem kita macam mana secara praktikal. Sekarang orang boleh balik. Pergi pasal Yahudi ada riba. Pergi pasal Nabi tidak ada riba. Orang boleh pilih dia nak sistem mana. Inilah yang dibuka oleh Islam. Benda ni berlaku melalui sistem yang muncul sedikit demi sedikit, berperingkat-peringkat, mengambil masa beberapa lama. Lepas daripada sistem tu dah matang, baru nampak beza dah. Sistem Islam dengan sistem bukan Islam. Jadi ayat ni kata, jangan kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Sebagaimana di pasal Yahudi itu, ambil hak orang dengan cara batil. Buat syarat berat sebelah. Penindasan. Jadi, walaupun dia kata, dia pun berusaha. Yahudi kata, kami pun berusaha. Tapi syarat itu syarat yang menindas. Islam tak nak. Bukan sahaja Islam suruh manusia itu bekerja, tapi bekerja itu dengan sistem Islam. Dengan sistem Islam. Nabi Salih AS membetulkan kaum dia dalam bab sukat tanda timbangan. Maknanya apa?
Maknanya zaman Nabi Saleh itu, Nabi Saleh telah memerangi sistem yang kapitalis buat. Kek darah orang yang membeli. Orang beli tu dia lemah dah. Banding dengan orang jual. Tetapi kek pula darah. Amari ayat auful kaila wal mizan, tepatilah sukatan. Sukatan dan timbangan. Supaya tegakkan keadilan. Maknanya orang Islam berusaha dengan sistem dia sendiri. Yang ketiga, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka, mana orang yang bagus tu macam mana? Dua, iman dengan amal soleh. Kalau iman saja tak beramal soleh, cacat. Dan kalau amal soleh tu ada, kebajikan dia nombor satu, tapi hati dia kufur kepada Allah, maka amal soleh dia tu dibina di atas binaan yang tidak ada asas, akan runtuh juga. Beriman, hati kena ada tauhid, la ilaha illallah, kemudian ada amal soleh. Amal soleh itu kena ikut rukun dan syarat. Kena ikut rukun dan syarat. Bila langgar rukun dan syarat, amalan itu tidak jadi soleh. Dua jenis itu. Iman dalam hati, belah dalam, belah isi. Amal soleh belah kulit. Amal soleh itu panca indera yang melakukannya. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga adnin. Ini contohlah. Syurga lain pun berdasarkan kepada peringkat-peringkat amalan mereka lah. Yakni tempat tinggal yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalam syurga itu selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha beserta syukur akan nikmat pemberiannya. Ini hak payah. Tuhan akan bagi dalam kehidupan ini dengan berbagai-bagai ujian. Ujian tu nak uji ada redha ataupun tidak ada redha. Ada redha, lulus. Tak ada redha, tak lulus. Ujian redha. Dan makom redha ni makom yang tinggi. Siapa redha, dia dapat kerak nafsu dia. Yang tidak redha tu, dia tak putus lagi potong nafsu dia. Jadi Tuhan awak mari ujian itu untuk menguji diri dia. Dia nak kerak nafsu ke, dia nak pelihara nafsu dia. Tiba-tiba mari ujian yang berat, kita pun nak mengikut kehendak kita. Kita tak boleh potong kehendak kita tadi tu. Nak kerak bagi putus kehendak kita, tak nak potong. Tak terhasil itu. Tak terhasil tak lulus, gagal dalam ujian. Tuhan uji, kita tunduk pada dia. Nak tunduk macam mana? Tuhan uji dengan sesuatu yang kita tak suka, kita tidak senang menerimanya. Kita sakit, kita menderita. Kali mari ujian yang memang hati kita suka, boleh sedang. Kalau kat uji dengan sebesar-besar ujian, kita berdepan dengan kematian. Para sahabat lah dalam perang Ahzab, orang kafir pergi perang kerana akal dia kata menang. Menang nak pergi perang. Menang, boleh harta ghanimah. Orang yang beriman diuji dalam perang Ahzab dengan akal berkata akan tewas. Akan tewas mana apa? Mati. Bila mati, mana akal kata kamu pergi, kamu akan mati. Pergi tak? Akal kata mati, tak pergi ya. Pergi mati. Takkan nak mati. Manusia akan berdalih, daripada kematian hari ni lebih baiklah umur aku panjang, aku boleh buat amal ibadat lagi banyak.
Dia ngomong panjang ni. Ada juga akal pujuk untuk memanjangkan nafsu. Tapi para sahabat pergi perang yang akal kata mereka akan mati itu. Sebab apa? Keyakinan. Keyakinan ni di dalam hati, bukan dalam fikiran. Para sahabat pergi dengan ujian yang dahsyat. Mereka pergi itu kerana mereka telah reda kalau Allah menentukan mereka mati. Situ belajar yang hati. Reda. Jadi reda ni kalau tengok cerita perang Ahzab, dia tidak mari ujam kita saja. Penyelesaian dia, ada penyelesaian dia. Itulah dengan zikrullah. Zikrullah, belajar serah bulat-bulat pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lidah ajar, hati belajar. Lidah kita berzikir itu maknanya kita letak hati kita belajar. Lidah tu didik hati supaya belajar. Belajar pekerjaan hati. Belajar mengenali maqam redha. Zikir. Sampai mata hati jadi jelek, nampak. Nampak. Siapa nampak? Mata hati nampak. Nampak apa? Pemandangan lah. Pemandangan apa? Di mana? Di alam ghaib. Pemandangan apa? Tak tahu. Nak cerita tak boleh. Hati melihat. Hati tu baik. Dia melihat pemandangan. Pemandangan di alam ghaib. Dia melihat ketika perjalanan dia di alam ghaib. Tak nak cerita. Tapi bila dia nampak orang ini dapat hasil, boleh dirasai oleh jasad ini dalam bentuk mari yakin yang meningkat. Yakin itu zauqi yasin. Nak cerita mata hati jelek boleh cerita tak? Tak boleh cerita ni, cerita ghaib. Cuma boleh dirasai. Dengan bertambah yakin, bertambah tenang. Lagi berzikir, lagi yakin, lagi berzikir, lagi tenang. Sampai kepada markah luluh. Atas pada markah luluh, baru naik redha. Redha ni makna dia tak apa lah. Hati mati lah. Habis-habis lah. Kalau dapat pun tak apalah. Redha. Dia melepaskan kepentingan dia kepada dunia itu. Jiwa itu melepaskan kepentingan dia kepada dunia itu. Bila dapat hak ni, jiwa tu, bila dia dapat melepaskan kepentingan dia terhadap dunia, bila dia nampak hak di akhirat tu lagi comel. Yakin makna nampak dengan mata hati. Hak ni hak kita tak nampak ni, nak mata hati nampak kita tak. Jadi ulama menyebut di situ rububiyah dengan ubudiyah sepasang. Kita kenal Allah itu sebagai Tuhan, Rabb, rububiyah, baru ada ubudiyah, baru kita boleh menghambakan diri ke dia. Kalau tidak ada rububiyah, akan kenal Tuhan, tapi jiwa dia muskil. Sebab apalah tak kenal rububiyah, maka tak berlaku ubudiyah. Jadi redha itu mari dengan nampak. Mata hati nampak. Bila mata hati tak nampak, maka tak muncul redha. Jadi nak redha kena mata hati nampak. Nak nampak yang mana? Itulah memerlukan kepada zikir. Jadi ayat ini menceritakan bahawa orang yang beriman itu ialah yang pertama dia beriman dan melakukan amal yang soleh. Itu sebaik-baiknya. Khairul bariyah. Mereka dapat kemuliaan yang besar. Hakikat mereka berada khairul bariyah, sebaik-baik tempat duduk. Mereka kembali kepada sebaik-baik tempat duduk itu. Situ ada redha. Jadi ulama menyebut sini ialah daripada makom kita berada, ada rububiyah, ada ubudiyah, ada rububiyah, ada ubudiyah. Sini bermulanya ilmu yakin.
Jiwa kita itu dapat melepaskan kepentingan dia. Tak habis itu dulu. Makan dulu. Naik sampai kepada makan. Itu hakul yakin. Jiwa itu merasai kelazatan kerana melepaskan keduniaan yang dia ingini. Start makan dulu tu sampai kepada makan itu situ. Dia sangat melepaskan kepentingan dia. Dan dia merasai melepaskan kepentingan dia tu suatu kemanisan yang lagi manis, lagi manis, lagi naik, lagi manis, lagi naik, lagi manis. Manis, lagi manis. Mendaki tangga hakul yakin. Manis ni rasa. Tapi rasa manis ni bukan rasa yang duduk dalam jiwa. Rasa yang duduk dalam hati. Kita minum air teh. Ni. Siapa yang rasa? Jiwa yang rasa. Alat ni lidah lah. Lidah rasa. Tapi yang rasa tu jiwa. Jiwa yang duduk pada diri belah kulit kita. Orang berkata minum teh ni campur gula ni bahaya. Kita pun buang gula. Kita pun minum teh yang pahit. Sebab apa? Nak melarikan diri daripada merbahaya tadi. Kerana kita faham dah merbahaya tu mudarat kepada kita. Minum baik. Tapi kita minum juga. Maknanya kita belajar mencari di mana manisnya di mana letaknya manis yang ada dalam pahit tu. Latih minum teh 2 tahun tanpa gula, kita rasa boleh dah minum teh itu. Sedap dah. Lepas 2 tahun kita belajar, kita menemui manis yang duduk dalam pahit. 2 tahun lepas kita jumpa manis. Duduk mana? Manis duduk dalam gula, manis yang berbahaya. Sekarang lepas 2 tahun kita dapat manis yang jadi obat dah. Tempat duduk dia duduk dalam pahit. Jumpa manis lepas 2 tahun ni adalah setelah belajar melalui pahit itu 2 tahun. Manis lapis kedua. Hak manis ni manis duduk di jiwa. Manis yang duduk dalam diri kulit. Manis bermula daripada ilmu yakin, nak naik pada hakul yakin. Manis ni manis yang duduk dalam hati, duduk dalam diri yang belah dalam. Pintu mula-mula, kita kata bermulanya markah luluh dapat 40%. Situ mula ilmu yakin. Hak tu adalah redha. Markah luluh tu kat mana dapat? Bila jiwa dapat melepasi kepentingan keinginan dia. Tak dapat pun, tak apalah. Sebab nak belajar hak Tuhan nak uji ni, benda pelajaran dia redha ke Tuhan. Bila redha ke Tuhan, baru dapat 40%. Baru dapat apa dah? Ilmu yakin. Naik lagi. Melihat ujian Tuhan tadi dengan hati telah meredai ujian yang macam tu. Baru naik markah 41, 42, naik 50, naik 60. Jadi ulama sebut markah lulu, sempadan, atas tong kita kata. Redha ni permulaan yang menyampaikan kepada keyakinan yang lebih tinggi. Tapi redha tu tinggi. Makam redha, maka 40 tu tinggi. Berbanding dengan orang yang dapat 5% lah. 5% tu ialah yang tidak redha. Mari ujian tu, macam mana? Tak boleh, aku nak begini juga. Juga tu takabur. Aku nak begini juga. Juga tu lah jiwa. Usaha dapat ke tak dapat, tak ada kaitan dengan usaha. Usaha itu ikhtiar hamba. Dapat ke tak dapat, tak ada kaitan dengan ikhtiar hamba. Dapat ke tak dapat, ini takdir hak Tuhan tentukan. Hak ni dapat ke tak dapat,
Menerima dia kait dengan beriman kepada alam ghaib. Ni cerita tadi. Hak ikhtiar tadi, usaha tadi, orang belajar dia baca buku, orang sakit dia makan obat. Makan obat tak ada kaitan dengan baik. Ada orang tu dia makan obat ni baik. Kita makan ubat dia juga penyakit sama. Tak baik. Nak hurai macam mana? Kok Zahir boleh bercerita. Orang boleh keping. Oh, orang 50% orang makan ubat ni. Ada 5,000 orang makan ubat ni. Baik. Keping. 5,000 tak baik. Belilah mana Tuhan akan baik. Kita percaya cakap orang keping tadi, kita membeli. Tak baik-baik. Baik tu mari ikut celah mana? Pada orang tu yang pada kita ni tak mari baik dengan makan ubat tu. Nak cerita makan baik, makan ubat satu cerita lain. Baik satu cerita yang lain. Tak ada kaitan. Makan ubat ikhtiar hamba. Baik. Ada ketentuan Allah yang tak sakut dengan perbuatan hamba tadi. Dua benda berbeza itu. Jadi orang yang beriman diuji dengan satu ujian. Dalam ujian itu belajar yang dia nak belajar. Tuhan buat mari. Hak dia nak tak dapat. Supaya hamba ini belajar mengenali makna redha. Kalau kita sakit, kita makan ubat baik selalu. Maka tidak ada sakit lah kita. Hak kita nak Tuhan bagi dapat belaka. Maka kita tidak mampu, tak sempat nak pandai makna redha. Pelajaran redha tak sempat nak pandai. Dengan sebab hak kita nak kita dapat, hak kita nak kita dapat, kita nak kita dapat. Nafsu itu, jiwa itu tak sempat pandai melepasi apa keinginan yang dia nak. Tak ada. Jadi manusia disuruh ikhtiar. Dan Allah menjadikan ada ikhtiar hamba tu gagal. Ini kita nak terima. Yang keempat, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami, yakni Allah, telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang menyelubungi. Dan kami telah jadikan siang dengan cahaya terang benderang, masa untuk mencari rezeki. Allah Ta'ala buat malam ni gelap, ni masa untuk roh. Allah Ta'ala buat siang ni cerah, ni masa untuk jasad. Maka manusia gunalah waktu malam berdoa dalam gelap tu. Tak nampak sekeliling. Yang dia nampak, ulang atas langit, bintang atas langit. Rumah comel sekeliling tak nampak, pokok comel sekeliling tak nampak. Sebab apa? Sebab gelap. Itu waktu dia bermunajat kepada Allah. Waktu tu dia bermunajat kepada Allah. Jiwa rohani dia yang halus tadi, yang dia tak nampak tadi, mendaki ke alam yang tinggi. Habis waktu malam mari cerah pula, siang. Nampak keliling, rumah keliling comel-comel, sebelah dia tong sampah. Siang itu hari untuk bekerja, siang untuk hak kulit. Malam untuk hak isi, hak roh, hak dalam. Siang untuk hak kulit. Kenapa Allah Ta'ala buat sepasang gitu? Tak boleh kau Ta'ala buat malam sepanjang-panjang untuk kita berdoa sepanjang-panjang. Tak. Allah Ta'ala jadikan ada siang untuk kita berusaha. Kerana kita mesti berusaha, Allah Ta'ala jadikan kita mesti berusaha. Hak tu duduk dengan jasad. Ada jasad, usaha. Jadi bila mati tak ada jasad, cerita lain lah pula. Perjalanan rohani, hubungan dengan Tuhan semata-mata, atau cerita lain pula. Cerita hidup ni, cerita manusia perlu berusaha. Dan usaha itu tidak berjaya semua sekali. Tuhan buat, tidak akan berjaya semua sekali usaha manusia itu. Ada tempat gagal untuk dia belajar. Tadilah belajar yang redha. Yang kelima, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ali karramallahu wajhah, kata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yang mana di tangan baginda ada sepotong kayu, yakni tongkat pendek,
untuk menggurus tanah. Lalu baginda mengangkat kepalanya dan bersabda. Nabi kata, ma minkum min nafsin illa waqad alima manziluha waqad ulima manziluha min al-jannati wan nar. Qalu ya Rasulullah falima na'mal afala nattakil. Qala la i'malu فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله تعالى فسنيسره للعسرى. Setiap orang sudah diketahui oleh Allah tempatnya di dalam syurga ataupun dalam neraka. Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Tiap-tiap orang itu telah diketahuikan rumah dia. Diketahuikan di sisi Allah. Allah Ta'ala telah mengetahui. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka kepada hamba ni, diketahuikan kepadanya akan rumahnya dalam syurga ataupun dalam neraka. Tuhan buka. Kamu dalam syurga, kamu dalam neraka. Satu rumah dalam syurga, satu rumah dalam neraka. Yang mana yang kamu berhak? Kamu beritahu. Tapi jiwa ni tak faham, diri ni tak faham. Satu rahsia situ. Situ ada ruang singkapan. Kita tak faham, tapi ada ruang untuk memahaminya. Berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat bertanya, apa gunanya lagi kami beramal ya Rasulullah? Apakah tidak baik kami menunggu takdir daripada Allah Ta'ala saja? Tawakul. Kita cerita salah cetak ni. Tawakul ada alih. Rasulullah SAW menjawab, jangan. Berusaha dan beramallah. Maka setiap kamu akan dimudahkan Allah berusaha, beramal sesuai dengan apa yang ditakdirkannya. Ini maknanya setiap usaha ada berkat dia. Setiap amalan dia ada berkat dia. Setiap usaha ada berkat dia. Maka berusahalah kamu, maka kamu akan nampak berkatnya. Berkat itu mempamerkan keagungan Allah. Kamu buat kerja, walaupun tak berjaya, kamu rasa tak sedap. Tak sedap tak berjaya macam ni. Siapa rasa tak sedap? Nafsu. Tapi perjalanan di roh, perjalanan roh inilah diri yang nak balik kepada Allah, dia menjadi makin mengenali Allah dalam pelajaran mencapai hakul yakin yang dia kutip dalam perjalanan dia yang gagal itu. Rohani itu kutip pelajaran. Kutip pelajaran. Pelajaran apa? Rohani belajar apa? Rohani belajar yakin. Rohani bukan belajar tahu. Yang belajar nak tahu lagi. Ini pelajaran akal. Pelajaran akal tahu dah. Nak tahu lagi. Ini belah kulit. Belah isi daripada yakin kepada lebih yakin. Siapa belajar pelajaran ni? Roh yang belajar. Jadi dengan roh mengenali berkat itu, dia menjadi bertambah yakin kepada keagungan dan kebesaran Allah. Walaupun nampak tak ada hasil. Siapa nampak tak ada hasil tu? Di zahir nampak tak ada hasil. Tapi di batin, hati ni melalui proses-proses yang lebih baik, lebih kuat, lebih mengenyangkan dia. Maka kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Kemudian Nabi membaca. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa bil husna. Maka sesiapa yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ada usaha dan membenarkan adanya syurga, dia berusaha, dia beramal sertai dengan iman, maka kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah.
Ini kita kena ingat ni. Kita usaha ada berkat. Walaupun tak nampak menerima hasil, ada berkat. Kita usaha, ia tak jadi kosong. Ada yang bertambah. Walaupun tak nampak dengan mata, walaupun tak nampak dengan fikiran. Apa benda yang bertambah? Hasil tak nampak apa? Yang bertambah itu ialah perjalanan diri kita yang dalam tu. Yang itu berjalan di jalan Allah. Yang itu bertambah kepada yang lebih baik. Jadi hak dalam ni berjalan perjalanan dia. Hak luar ni perjalanan dia. Hak luar tengok mana hasil? Mana natijah? Berapa banyak dapat? Hak dapat di mana banyak dengan hak dulu kemarin? Ni hak zahir. Orang yang tengok benda zahir, dia akan caya ni. Banyak mana dapat? Mana banyak dia kemarin? Maka jiwa dia tengok ni. Bila dia tengok ni, dia tak tengok apa dalam ni. Maka tertipulah dia dengan pandangannya itu. Berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas menunjukkan bahawa Allah dan Rasulnya menyuruh manusia berusaha dan beramal ibadat tanpa menunggu takdir Allah sahaja. Di mana orang-orang yang beriman, yang berusaha untuk mencari kehidupan di dunia dan beramal soleh untuk bekalan di akhirat adalah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Mana kena usaha. Mana perjalanan yang betul, berusaha. Hasil bak lain. Hasil itu di tangan Allah. Sebaliknya, mereka yang tidak mahu berusaha dan beramal ibadah, hanya semata-mata menunggu takdir Allah sahaja, bukanlah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Malah mereka adalah termasuk dari golongan Jabariyah, iaitu suatu kumpulan pelampau yang bertentangan pendapatnya dengan Mu'tazilah. Itulah pendapat yang dia ahli sunnah wal jamaah ni, pendapat yang mu'tadi, yang sederhana, dua atas landasan. Keluar balik sini jadi Mu'tazilah, keluar balik sini jadi Jabariyah, keluar daripada landasan. Yang terlebih pun jadi hanyut, yang terkurang pun jadi hanyut, terlebih dia ikut Quran tu terlebih, keluar landasan, hanyut. Ikut Quran ni terkurang, keluar landasan, hanyut. Itulah dia Mu'tazilah dan Jabariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah ini, kita berpegang kepada pegangan yang mu'tadil. Itulah dia pegangan yang benar. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa hidup kita ni kita mesti berusaha lah. Tetapi kita jangan ukur usaha kita tu dengan hasil. Tak boleh. Sebab hasil itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha sebagai tanda kita mengabdikan diri kepada Allah dan kita berserah kepada Allah. Itu tanda kita duduk belajar pelajaran iman, pelajaran yakin, pelajaran yang menyampaikan kepada kita menemui rahsia-rahsia hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita sikit lagi. Golongan Jabariyah ini menafikan usaha dan ikhtiar manusia kerana mereka menganggap bahawa semua usaha ikhtiar manusia itu adalah sia-sia sahaja. Ini pandangan Jabariyah yang menyatakan tidak boleh berusaha. Pandangan ini salah. Dengan sebab itulah golongan Jabariyah berserah diri kepada Allah, menunggu takdirnya tanpa berusaha dan berikhtiar. Ini kita lihat pada pandangan zahir lah. Ini adalah benda yang salah kerana kita pula berikhtiar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuni. Allahumma alif baina qulubina wahid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Allahumma ahlikil yahuda alladuna wa man awanahum. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.